Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sallima taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung semula pembacaan kitab ini. Kita masih pada bahagian yang terakhir dalam babun majah afi zikri khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitu suatu bab yang datang untuk menyatakan tentang cincin yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang terakhir, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimpan cincin di tangannya yang mubarak. Kemudian ia telah disimpan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dan kemudian Umar radhiyallahu anhu. Selepas itu disimpan oleh Uthman radhiyallahu an, yang pada zamannya cincin itu telah terjatuh ke dalam Bir Aris, iaitu Telaga Aris. Cincin itu berukir dengan kalimah Muhammadur Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Tirmizi dan Imam An-Nasai. Jadi kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, baginda sallallahu alaihi wasallam menyimpan dalam simpanan. Dalam riwayat yang lain, cincin itu disimpan di dalam satu bekas yang diperbuat daripada kayu. Ada bekas kayu di macam peti kayu kecil. Jadi cincin itu Nabi simpan. Kemudian setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia disimpan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian setelah Abu Bakar radhiyallahu an meninggal dunia, cincin itu pergi kepada Umar radhiyallahu an. Selepas itu, setelah kewafatan Umar, cincin itu telah disimpan oleh Utsman radhiyallahu an, yang pada zamannya cincin itu telah terjatuh ke dalam Telaga Aris. Dan cincin itu terukir atau berukir dengan kalimah Muhammadur Rasulullah. Berkata pengarang kitab ini, Hadrat Maulana Zakaria Al-Kandalawi rahmatullah alaih, di dalam memberi keterangan. Kata beliau, Bir Aris ataupun Telaga Aris ialah sebuah telaga yang berada dekat dengan Masjid Quba. Di zaman Khalifah Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu an, cincin baginda sallallahu alaihi wasallam telah tersimpan di sisi beliau selama 6 tahun. Uthman simpan cincin tu 6 tahun. Uthman radhiyallahu an, dia perintah 10 tahun. Ketika Uthman jadi khalifah, zaman pemerintahan Uthman 10 tahun. Jadi 6 tahun yang pertama itu berada dalam simpanan Uthman. Kemudian dengan tidak sengaja, ketika Uthman radhiyallahu an hendak mengambil wudu di tepi telaga Bir Aris tu, Uthman telah serahkan cincin itu, bekas itu, pada khadam dia. Uthman memiliki khadam, disuruh pegang. Tetapi tanpa sengaja, khadam itu telah terjatuh, secara tanpa sengaja telah terlepas dan telah terjatuh dalam telaga Aris. Maka Uthman radhiyallahu an telah berusaha mencarinya. Uthman kerah semua orang cari cincin itu, masuk dalam telaga. Maka telah dicari cincin di dalam telaga itu, maka kemudian tidak ditemui. Maka Uthman telah memerintahkan supaya air di dalam telaga itu dicedok keluar. Dan peristiwa mencedok air keluar ini berjalan selama 2 hari. Zaman tu mana ada water pump,
Kan, kalau ada water pump, masuk water pump. Tapi cedok, manual. Mula-mula Osman suruh orang masuk dalam telaga tu, selam, tapi tak boleh jumpa. Akhir Osman kata, masuk dalam air, cedok keluar air. Jadi sahabat cedok, kaum muslimin cedok selama 2 hari. Nak duk cari, nak cari cincin tu. Akhirnya cincin itu tidak ditemui. Maka para ulama menulis di dalam kitab-kitab mereka, sejak daripada peristiwa terjatuhnya cincin Nabi SAW di dalam telaga Bir Aris itu, setelah hilangnya cincin Nabi ini, maka bermulalah huru-hara, pemberontakan dan penentangan bermula dan terhadap Uthman radhiyallahu an, sehinggalah pada akhir saat Uthman dibunuh. Lepas cincin jatuh, maka berlaku pemberontakan, berlaku pemberontakan terhadap khalifah. Inilah pemberontakan yang pertama berlaku di kalangan kaum muslimin. Berontak terhadap khalifahan berlaku zaman Uthman, sehinggalah terbunuhnya Uthman. Kemudian dalam hadis ini Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma berkata, adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimpan cincin di tangannya yang mubarak. Dan dalam hadis yang lain, dan dalam bab ini beliau menafikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin. Hal ini telah dijelaskan. Maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimpan cincin di tangannya ialah beliau simpan di dalam satu bekas. Jadi kita baca hadis sebelum ni, Nabi buat cincin bukan sebab Nabi nak pakai cincin tu. Nabi buat cincin bukan sebab Nabi nak pakai. Sebab cincin yang Nabi buat ni diperbuat daripada perak. Dia tak ada batu. Dia hanya ada ukiran di atas dia. Dan tujuan ukiran itu dibuat hanya sebagai cop mohur, nak cop surat. Sebab sahabat yang telah syurkan pada Nabi, Nabi buat surat. Nabi hantar surat kepada Romawi, Hercules, Mukaukis, kerajaan Rom, Kaisar wal Kisra, Rom dan Parsi. Semua surat-surat yang dihantar. Raja-raja pada zaman itu tidak akan baca surat tu, tidak akan terima surat kalau surat tu tak ada cop mohur, tak ada endorsement, surat cop tak ada. Jadi sahabat telah beri syur cadangan kepada Nabi untuk buat satu cincin. Jadi Nabi buat cincin itu bukan Nabi pakai, Nabi simpan dalam bekas. Jadi berkata Maulana Zakaria rahmatullah alaih, cincin itu telah beliau simpan di dalam satu bekas. Ia tidak bererti baginda sallallahu alaihi wasallam memakainya. Dalam bab berikut dinyatakan cincin berkenaan disimpan oleh seorang sahabat yang namanya Sayyidina Mu'aiqib radhiyallahu anhu. Satu sahabat. Sahabat ni disimpan, nama sahabat yang simpan cincin tu Sayyidina Mu'aiqib radhiyallahu anhu. Maka berakhirlah hadis yang ke-8. Ada dalam bab cincin ni Imam At-Tirmizi rahmatullah alaih menghimpunkan 8 hadis berkenaan dengan cincin yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk pada bab yang ke-12. Bab yang ke-12 ini Imam At-Tirmizi rahmatullah alaih telah menghimpunkan 9 buah hadis, iaitu 9 buah hadis yang disusun di dalam suatu bab yang menyatakan tentang perihal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin pada tangan kanan dia. Di dalam bab yang lalu, pengarang telah menerangkan hal cincin. Dalam bab ini diterangkan pula bagaimana cara baginda sallallahu alaihi wasallam itu memakai cincinnya. Maka dikeluarkan 9 buah hadis di dalam bab ini. Hadis yang pertama,
Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di tangan kanannya. Kata Sayyidina Ali, bila Nabi nak pakai cincin dalam kotak tu, Nabi pakai cincin tu belah tangan kanan. Nabi pakai cincin di tangan kanannya. Maka hadis ini telah dikeluarkan oleh Abu Daud dan juga Imam An-Nasai di dalam kitab sunan mereka. Di dalam keterangan hadis ini, berbagai riwayat telah dipetik berhubung dengan pemakaian cincin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada di tangan kanan ataupun di tangan kiri. Segolongan para muhaddisin berpendapat baginda sallallahu alaihi wasallam memakainya di tangan kanannya yang mubarak. Majoriti para muhaddisin berpegang pada pandangan berdasarkan dalil, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai cincin pada tangan kanan. Maka Imam Bukhari, antara imam-imam yang berpegang pada pandangan itu adalah Imam Bukhari rahmatullah alaih. Imam Bukhari rahmatullah alaih, Imam Tirmizi rahmatullah alaih, serta para muhaddisin yang lainnya juga berpendirian yang sama, iaitu Nabi pakai cincin tangan di belah kanan. Maka hanya sebilangan kecil ulama merumuskan baginda sallallahu alaihi wasallam memakai pada tangan kanan, tetapi kadangkala pada tangan kirinya juga. Ada sebahagian ulama hadis, sebahagian para ulama pandangan yang kedua, majoriti kebanyakan masa Nabi pakai tangan kanan, tapi ada kalanya Nabi pakai tangan kiri. Maka ulama berbeza pendapat tangan manakah yang afdal, yang terbaik apabila memakai cincin. Jadi ulama ada dua pandangan. Ulama berbeza pandangan. Sebenarnya pakai cincin ni mana yang terbaik? Maka terdapat berbagai pandangan di kalangan kelompok ulama Hanafi. Di sisi para ulama Hanafi, ada yang berkata elok dipakai di sebelah kiri. Ada yang berkata, pandangan sebahagian daripada ulama Hanafi, ada yang berkata elok dipakai di sebelah kiri. Dan ada yang berkata di kedua-dua tangan, sama ada kiri ataupun kanan, sama aja, boleh pakai. Sya'mi rahmatullah alaih telah memetik kedua-dua pendapat tersebut. Hadrat Mullah Ali Qari rahmatullah alaih telah memetik perkataan mazhab Hanafi bahawa yang elok ialah di tangan kanan dia. Mullah Ali Qari rahmatullah alaih kata, sebab benda yang baik pakai tangan kanan. Kita pakai cincin ni tuan-tuan, kita pakai cincin yang berbatu. Jadi cincin yang kita pakai ni, masuk tandas pun boleh, keluar tandas pun boleh. Dalam bab yang lain, Nabi buka, Imam Tirmizi keluarkan hadis tentang adab bila Nabi pakai cincin. Kalau Nabi sarung cincin tu, yang Nabi tempah daripada perak yang tertulis kalimah Muhammadur Rasulullah ni, Nabi masuk tandas, sebelum tandas Nabi buka, sebab ada kalimah. Saya dah terang kat tuan-tuan minggu yang sebelum tu, Nabi buka. Tapi kalau kita pakai cincin kita ada batu, tak ada masalah masuk tandas pun. Melainkan jangan ada tertulis ayat-ayat Quran atau lembaran ayat-ayat kalimah Allah tertulis. Jangan. Sebab sebahagian para ulama, majoriti para ulama, dia mengambil jalan berhati-hati di atas kalam-kalam, tulisan-tulisan ayat-ayat Allah ni. Berhati-hati kan. Macam saya beritahu tuan-tuan tentang nombor 786. 786. Dia diambil daripada perkiraan abjad. Bismillahirrahmanirrahim. Maka orang-orang yang terdahulu bila mereka menulis surat, orang-orang bila dia tulis surat, dia bimbang
Dia nak tulis Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau dia tulis Bismillahirrahmanirrahim, dia dah jadi ayat Quran. Jadi dia bimbang. Kalau dia tulis Bismillahirrahmanirrahim, dia hantar surat sampai kat kampung dia. Dia bimbang, lepas orang baca, orang buang. Silap salah orang, sampai kat tangan orang bukan Islam, dia jual kacang putih. Tahu kacang putih? Dia buat apa? Tapi sedang tu kat atas tu tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan Bismillah itu termasuk dalam suratul Fatihah. Dia termasuk dalam Fatihah di sisi Syafi'iyah. Mazhab Syafi'i kata dia termasuk dalam Fatihah. Jadi dia ayat Quran. Tu saya kadang-kadang orang meniaga restoran kan. Orang meniaga restoran ke meniaga apa, baguslah dia nak tunjuk kedai ini kedai orang Islam. Tapi kadang-kadang dia guna Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau meniaga dah terlangkup, rugi meniaga, kedai dah tutup, apa nak jadi dengan signboard tu? Tu satu hal, melainkan dia kena musnahkan. Dia kena fikirlah macam mana. Jadi jalan yang paling selamat, tidak menulis Bismillahirrahmanirrahim pada signboard tu. Lebih baik dia pakai frame. Kalau dia pakai frame dalam kedai, dah tak meniaga, dia boleh ambil frame tu, dia boleh letak di rumah dia. Jadi adab. Jadi orang dahulu dia tulis 786. 786 ni dia ada perkiraan abjad dia. Kalau orang belajar tentang setiap huruf dalam apa ni, jadi dia tulis 786 tu. Ketika dia tulis 786 tu, dia beranggapan itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau orang baca surat tu, lepas tu dia nak buang, tak ada masalah. Ketika dibuang, dia hanya sekadar nombor. Jadi tak ada masalah. Jadi tak perlu kita bertelagah 786. Masjid Rahang ni pun ada tu kat dia punya tu. Dia punya tu 786 ni. Jadi itu aja. Kemudian, jadi menurut mazhab Hanafi, pendapat Sya'mi rahmatullah alaih ni, dia lebih diterima. Sebab Sya'mi rahmatullah alaih telah memetik kedua-dua pendapat. Maka Mullah Ali Qari rahmatullah alaih telah memetik perkataan mazhab Hanafi bahawa yang elok itu di tangan kanan. Menurut mazhab Hanafi, pendapat Sya'mi rahmatullah alaih ni lebih diterima. Maknanya kanan pun boleh, kiri pun boleh. Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih berkata, menurut sebahagian besar ulama, adalah harus dipakai di kedua-dua belah tangan tanpa karahah, yang ini tanpa makruh. Imam Nawawi dia bermazhab Syafi'i. Imam Nawawi kata tanpa karahah. Maknanya dia nak pakai kanan pun boleh, tak salah. Dia nak pakai kiri pun boleh. Tak ada nak kata makruh kanan, makruh kiri. Tak ada kata Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi rahmatullah alaih dia bermazhab Syafi'i. Jadi Imam Nawawi rahmatullah alaih menurut sebahagian besar ulama adalah harus dipakai di kedua-dua belah tangan tanpa karahah, tanpa mengatakan hukum makruh. Bagi mazhab Imam Malik, bagi mazhab Maliki adalah baik dipakai pada tangan kiri. Imam Malik kata lebih baik pakai tangan kiri. Maka pendek kata kedua-dua cara itu memiliki dalil. Pakai tangan kanan pun ada dalil, pakai kiri pun ada dalil. Maka para ulama juga memberi keutamaan kepada kedua-dua cara. Maka tersebut ataupun dikeluarkan di dalam Al-Kitab Ad-Durri Mansur dari Al-Qahistani bahawa lambang puak Rawafid, puak Syiah ialah memakai cincin di tangan kanan. Lantaran itu wajib mengelakkan dari memakai di tangan kanan. Kata Qaswatani. Kelompok Syiah Rawafid, kelompok Rawafid, Syiah Rafidah, Syiah Itna Asy'ariyah, Syiah yang majoriti besar Syiah ni. Syiah Ayatullah Khomeini. Senang faham. Syiah Ayatullah Khomeini ni. Kelompok Syiah, kelompok Rafidah. Jadi kelompok Syiah, dia kalau pakai cincin, dia memang pakai belah kanan.
Jadi Tahistani rahmatullah alaih, dia keluarkan pandangan sebab dia hidup banyak dengan kelompok Syiah, majoriti ada Syiah pada waktu itu, maka dia kata menyanggahi mereka ni. Kalau dia orang pakai kanan, hampa jangan pakai kanan. Pakai kiri. Maka dia kata, maka pengaram supaya untuk wajib mengelak dari memakai di tangan kanan. Dia kata pada waktu itu orang yang duduk di kalangan Syiah ni patut menyanggahi, wajib pada waktu itu menyanggahi mereka supaya kalian tidak termasuk dalam kelompok mereka ni. Maka pengarang kitab Ad-Durril Mukhtar, pengarang kitab Durri Mukhtar mengatakan mungkin ia adalah lambang puak Syiah pada zaman itu, tetapi kini tidak lagi. Hadrat Maulana Gangguhi rahmatullah alaih, guru kepada Maulana Zakaria Al-Kandalawi rahmatullah alaih. Maulana Zakaria rahmatullah alaih ini dia mengaji pada Maulana Rashid Ahmad Gangguhi. Ini guru dia Maulana Rashid Ahmad Gangguhi. Jadi Maulana Gangguhi rahmatullah alaih menulis di dalam kitabnya Kaukabid Durri bahawa oleh kerana memakai cincin di tangan kiri adalah lambang Rawafid, maka menirunya adalah makruh. Hadrat Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri rahmatullah alaih juga memberi pendapat yang sama di dalam kitabnya Bazlul Majhud. Jadi Maulana Khalil Ahmad Saharanpur, dia ada satu kitab yang masyhur, nama kitab dia Bazlul Majhud, Bazlul Majhud fi Syarahil Abi Daud. Jadi Maulana Khalil Ahmad ni ketika umur tua dia mata dah tak nampak. Macam dah buta lah, tapi tak, dia belum buta tapi dia dah tak nampak. Maulana Khalil Ahmad Saharanpur. Jadi Maulana Khalil Ahmad Saharanpur ketika dia nak mensyarahkan kitab Abi Daud, Sunan Abi Daud, maka dia tak boleh tulis, dia tak nampak. Maka orang yang bertanggungjawab menulis kitab Bazlul Majhud fi Syarahil Abi Daud adalah Maulana Zakaria Al-Kandalawi rahmatullah alaih. Jadi dia panggil Maulana Zakaria. Maulana Zakaria muda waktu tu. Jadi dia kata dengan Zakaria, wahai Zakaria, tulis, kata dia. Jadi Maulana Zakaria tulis. Syarah tu diimlakkan. Syarah itu dia yang bagi tahu dengan Zakaria, okey, tulis keterangan ni. Maka Maulana Zakaria kata, aku tulis Bazlul Majhud berjilid-jilid dengan tanganku. Habis Maulana Zakaria tulis Bazlul Majhud, kata Maulana Zakaria dalam Ab Beti, dia kata ketika dia tulis, habis dia tulis kitab Bazlul Majhud tu, guru dia Maulana Khalil Ahmad Saharanpur dalam keadaan dia tak nampak lah. Dia kata dengan Zakaria, wahai Zakaria, mana tangan kau? Mana tangan yang tulis tu? Hulurkan tanganmu. Jadi Maulana Khalil Ahmad kata Maulana Zakaria, ku hulurkan kedua tanganku, kata dia. Jadi Maulana Khalil Ahmad ambil tangan Maulana Zakaria tu. Maulana Khalil Ahmad apa? Cium. Maulana Khalil Ahmad Saharanpur, guru dia, telah cium kedua tangan Maulana Zakaria Al-Kandalawi rahmatullah alaih. Kerana dia beritahu apa? Kerana inilah tangan yang telah mensyarahkan Sunan Abi, tangan yang tulis, tangan yang tulis. Para ulama hadis dia beradab, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia beradab. Bukan saja tangan, pena yang tulis, pen, dia gunakan pen. Pen yang dia pakai pun dia beradab. Kitab yang dia pakai untuk dia tulis hadis, dia tak campur adukkan kitab dia dengan benda-benda lain. Kalau dia ada buku kitab yang dia tulis, belajar tulis hadis, itu memang dia khas untuk tulis hadis. Dia takkan gunakan buku tu untuk buku 35. Buku tu juga mengaji hadis, buku tu juga tulis hal meniaga, buku tu juga beli nasi lemak, nak beli barang kat pasar. Dia tak macam tu. Jadi kalau tulis hadis, buku tu itulah buku dia, dan dia beradab dengan buku dia. Jadi Maulana Zakaria berkata, dia kata dia telah hulurkan Maulana Khalil Ahmad setelah menghabiskan penulisan Bazlul Majhud fi Syarahil Abi Daud.
berjilid-jilid. Habis tulis, Maulana Khalil Ahmad, guruku, minta aku hulurkan tangan dia. Kemudian beliau telah mencium kedua tanganku kerana memuliakan tangan yang menulis Sunan Abi Daud. Jadi Maulana Zakaria rahmatullah alaih ini, dia ada satu anak. Dia ada satu anak. Dah tua dah. Maulana Talha kan, cucu dia, anak dia Maulana Talha. Dah tua dah. Saya rasa dia pun mata pun dah tak nampak lah. Dia tak nampak. Jadi ketika Maulana Abdullah kita, Ustaz Abdullah, Maulana Abdullah dia ada tulis dia ada terjemahkan satu kitab. Bagus kitab ni kalau kita dapat baca lah. Ummul Amrad. Itu kitab Maulana Zakaria, bukan kitab Maulana Abdullah. Itu kitab Maulana Zakaria. Sebelum Maulana Zakaria meninggal, Maulana Zakaria karang kitab ni. Nama kitab dia Ummul Amrad. Ibu bagi segala penyakit. Buku tu dia tulis tentang ibu bagi segala penyakit dalam agama ni. Dia menerangkan tentang kibir, takabur. Benda-benda yang berkaitan dengan kibir, tentang bangga tentang takabur ni. Jadi dia karang kitab ni. Merasa betul dalam beragama. Dalam kita beragama, dia ada satu penyakit. Jadi orang agama ni pun ada penyakit dia. Penyakit merasakan betul. Jadi Maulana Zakaria tulis Ummul Amrad dalam Urdu, dalam bahasa Urdu. Jadi Maulana Ustaz Abdullah, dia telah terjemahkan Ummul Amrad. Jadi dia telah tulis. Jadi bila dia penyempurnaan penulisan penterjemahan Ummul Amrad ni, jadi saya tak pasti ketika dia buat umrah. Dia telah bertemu dengan Maulana Talha. Dia bertemu Maulana Talha, tapi kena tanya Maulana Abdullah sama ada dia jumpa di Madinah ke atau dia jumpa di Pakistan, saya tak pasti. Jumpa Maulana Talha. Jadi Maulana Talha tak nampak. Jadi satu orang datang, satu orang kata, Maulana Sahab, ya Abdullah. Ini Maulana Abdullah, dia telah apa? Dia inilah yang telah terjemahkan Ummul Amrad, kitab yang ditulis oleh bapa engkau ni. Maulana Zakaria tu bapa dia. Dia budak muda ni, dia telah terjemah Ummul Amrad. Ini kitab itu mengharap bab hendak kitab. Haji? Apa kitab ni? Itu mengharap bab kitab. Bapa engkau punya kitab. Jadi Maulana Talha kata dengan Maulana Abdullah, mana tangan yang tulis Ummul Amrad? Zakaria dia pun ambil tangan Maulana Abdullah, dia pun cium. Ini tangan yang aku cium tangan ni sebab ini tangan telah tulis Ummul Amrad. Jadi begitulah para ulama dalam menjaga adab mereka dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan saja dengan hadis, malah apa saja yang ada kaitan dengan dia bukan setakat hadis tu dia hormat, mulia, tetapi apa saja kaitan yang ada dengan ada kaitan dengan hadis. Pen, buku, tangan. Itu sebab Maulana Jamshid di Pakistan, di Rawit. Maulana Jamshid satu ketika dia pernah tegur satu budak Pakistan di Rawit. Budak Pakistan ni dia jemur seluar dia. Dia pakai kurta, dia ada seluar dia. Seluar dia tu pakai tali. Tali ya, dia pakai tali. Jadi bila nak cuci dia buka tali tu. Jadi seluar dia tu besar.
Dia dah cuci kapara dia, baju dia semua dah cuci. Dia buka tali tu, dia pun jemur. Baju dah kering, seluar pun dah kering. Dia pun ambil baju dia, dia ambil seluar dia. Dia bawa masuk dalam madrasah. Apa dia buat? Dia nak masukkan tali dalam seluar tu. Dia nak masukkan tali dalam seluar. Jadi nak masuk tali dalam seluar ni leceh punya kerja. Jadi apa dia buat? Dia tengok tak ada barang, dia nampak dia punya pen. Pen yang dia guna untuk tulis hadis. Dia guna pen tu untuk mengaji dengan Maulana Jamshid. Jadi dia ambil pen tu, Maulana Jamshid nampak. Dia ambil pen tu, dia ikat tali seluar tu, dia pun dia masuk dalam. Jadi Maulana Jamshid telah tegur dia. Maulana Jamshid beritahu, engkau tidak beradab. Engkau kena beradab dengan apa saja alat yang kau miliki, yang kau gunakan untuk tulis hadis mubarak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat pen, kitab pun kita kena beradab. Kadang-kadang kita mengaji kitab, tapi kita datang masjid, kita letak dekat bawah. Jadi adab pun kita tak selesai. Jadi kalau bila adab kita tak selesai, kita mengaji bertahun-tahun pun kita macam tu ya. Itu Imam Malik rahmatullah alaih menerangkan, kata Imam Malik, kami belajar adab 30 tahun lama dia. Kami mengaji adab. Orang tanya Imam Malik, berapa lama kau mengaji? Imam Malik kata 50 tahun. 30 tahun ku habiskan dengan mengaji adab. 20 tahun bau sakit baki. Dan Maulana Jamshid telah beritahu dengan budak-budak madrasah. Maulana Jamshid kata, kalau kalian nak tahu, di India dia ada Maulana Anwari Kashmiri. Hadrat Maulana Anwari Kashmiri. Hadrat Maulana Anwari Kashmiri, dia memiliki maktabah. Dia ada satu perpustakaan di India. Perpustakaan ini menyimpan seluruh kitab-kitab hadis yang besar. Semua kitab-kitab ulama-ulama yang besar, kitab-kitab hadis, tulisan tangan, ribuan kitab dalam satu maktabah, satu perpustakaan. Kata Maulana Jamshid, Maulana Anwari Shah Kashmiri ni, kalau maktabah tu, kalau perpustakaan tu yang memiliki ribu-ribu kitab ni, kalau perpustakaan tu terbakar, kalau semua kitab-kitab tu hangus, tahukah engkau, kata Maulana Jamshid, nescaya kitab-kitab itu boleh ditulis semula dengan ingatan yang tersimpan di dalam kepala Maulana Anwar Shah Kashmiri. Rupanya Allah Ta'ala jadikan dia ni memiliki kepala otak ni macam Imam Bukhari. Mana kalau kitab terbakar, dia boleh imlak, dia boleh keluarkan balik setiap muka surat tu. Dia macam photostat, macam scanner. Dia boleh keluarkan balik. Dia insan luar biasa. Allah Ta'ala bagi dia macam Imam Bukhari. Setiap zaman, setiap 100 tahun Allah akan datangkan satu orang yang Allah akan adakan satu insan macam ni untuk pelihara agama ni. Jadi dia simpan. Kalau terbakar maktabah ni, kata Maulana Jamshid, dia boleh imlakkan, dia boleh tulis balik semua kitab-kitab ni. Dan Maulana Jamshid rahmatullah alaih, dan Maulana Jamshid beritahu apa? Maulana Jamshid kata, kalau kalian nak tahu antara sebab dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, antara sebab, kata dia, kenapa dia dimuliakan, kalau kamu nak tahu, Maulana Anwar Shah Kashmiri ni, kalau dia baca kitab, kalau dia mengaji kitab, kalau dia baca kitab, kalau ada hasyiah, dia panggil hasyiah, nota tepi. Kita baca mengaji kitab-kitab besar ni, kadang-kadang ulama dia ada tulis tepi ni, keterangan tu dekat tepi ni. Jadi Maulana Anwar Shah Kashmiri ni, bila dia mengaji kitab, bila bertemu nota tepi, dia panggil hasyiah, nota tepi. Apa dia buat? Dia takkan pusingkan kitab tu. Kalau
kita masih duduk dekat sini. Kita buat apa? Kita buat apa? Kita pusingkan kitab. Tapi kata Maulana Jamshid, Maulana Anwar Shah Kashmiri, takkan pusingkan kitab. Dia bangun, dia pergi dekat tepi itu, dia baca. Kemudian dah habis baca, dia duduk balik. Ketinggian adab dia dalam mengaji, dalam belajar ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, saya berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan, dalam kita mengaji hadis ke belajar agama ni, pastikan kita beradab. Apa saja yang kaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita kefahaman agama ni. Jadi insya-Allah saya berhenti takat ni dulu, dan kita sambung pada minggu yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallim taslima. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.